Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi Surau, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, Tuan-tuan, Puan-puan sidang hadirin dan hadirat sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan usia kita, diberi kita kesihatan, dapat kita solat maghrib berjamaah dan dapat kita duduk di dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan ia menjadikan satu amalan yang soleh untuk kita apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Di samping itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikekalkan hidayah buat diri kita, zuriat keturunan kita, dan diberi hidayah kepada sahabat-sahabat kita yang masih belum terbuka pintu hatinya untuk bersama-sama dengan kita dari semasa ke semasa, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin dan hadirat sekalian, sebenarnya saya hari ini tak apa sihat, tuan-tuan. Saya pun tak tahulah ujian, tuan-tuan. Tak sihat tu bukan tak sihat badan, tak sihat suara. Tadi kelas saya di Giat Mara pun, subhanallah, saya WhatsApp dengan sahabat saya, tolonglah diru'yahkan suara saya ni. Dia kata, Ustaz minta maaf lah, jauh tak nampak kata. Bila macam mana tuan-tuan doalah mudah-mudahan sampai, tuan-tuan. Kalau tengah-tengah cakap ni kan suara jam, kita berhentilah, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Kita sambung, tuan-tuan, cerita mengenai tanda-tanda hari kiamat. Manakala tanda kiamat ni ada dua, satu tanda kecil dan satu tanda besar. Kita belum lagi, tuan-tuan, menghabiskan tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil ni banyak, tuan-tuan, dekat 100. Dan di antaranya, tuan-tuan, pada hari ini iaitu ilmu agama beransur-ansur hilang. Min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yasbatul jahlu. Di antara tanda-tanda akan datangnya kiamat, hadis Nabi, tuan-tuan, ialah hilangnya ilmu agama dan banyaknya kejahilan. Apa maksud hadis Nabi ni, tuan-tuan? Hilangnya ilmu agama. Maknanya, tuan-tuan, yang pertama, Allah Ta'ala matikan ulama'. Allah Ta'ala matikan orang alim satu demi satu, yang akhirnya akan tinggallah orang-orang yang jahil. Di mana, tuan-tuan, kalau kita lihat tanda-tanda besar kiamat, sesungguhnya orang alim dalam dunia ni dah tak ada. Sehingga kan seorang pun di antara manusia itu tidak ada yang mengucap kalimah la ilaha illallah. Tapi kita belum sampai ke peringkat itu, tuan-tuan. Kita baru nak cerita tanda kecil. Ini permulaan, tuan-tuan. Yang pertama, Allah Ta'ala matikan satu demi satu para ulama'. Kita lihat, tuan-tuan, ulama'-ulama' yang besar, seperti Imam Hanafi,
Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dah wafat dah. Ni di antara imam-imam yang hebat tuan-tuan. Kita tengok Imam Syafi'i, umur 5 tahun. 5 tahun tuan-tuan dah hafal 30 juzuk Al-Quran. 5 tahun tuan-tuan. Kita 5 tahun macam mana? Allahumma salli ala Muhammad. Seperti apa tuan-tuan kita? 9 tahun Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 9 tahun dah baca Al-Quran setiap petang selepas asar. Imam Syafi'i baca Al-Quran di hujung rukun Yamani. Di rukun Yamani, di bucu dah tuan-tuan, rukun Yamani itu. Dan bila dia baca Al-Quran, orang yang mendengar dia baca Quran menangis, menitiskan air mata. Ini Imam Syafi'i tuan-tuan. Umur 15 tahun, Imam Syafi'i dah diminta oleh Imam Maliki. Ketika itu Imam Maliki jadi mufti di Madinah. Imam Maliki minta Imam Syafi'i beri fatwa. Umur berapa? 15 tahun. Nak cerita hebatnya ulama terdahulu. Imam Hambali contoh tuan-tuan, Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal, masa kecil tuan-tuan, umur bertahun belasan tahun, dalam sekitar 15 tahun, dia berguru dengan seorang guru, saya lupa nama guru dia siapa. Suatu hari gurunya duduk termenung di tepi tangga rumah. Dia lalu, dia kata, wahai guru, kenapa kamu termenung? Dia kata, aku termenung memikirkan mimpi aku malam tadi. Apa mimpinya wahai guru? Di hujung kampung kita ni keluar seekor bab 1, BAB 1, nombor flat dia lah. Jadi bab 1 ni makan semua tumbuh-tumbuhan yang ada di perkampungan kita. Kemudian ada satu tunggul, makanan tu dah habis, atas tu daun-daun dah habis, tinggal tunggul, dia sondol-sondol. Biasalah bab 1 memang nyondol tuan-tuan. Jadi dia sondol-sondol, daripada sondol itu keluar seekor harimau. Lalu harimau itu memakan bab 1. Ini yang aku fikirkan. Siapa dia bab 1? Siapa dia tunggul itu? Siapa dia harimau itu? Apa kata Ahmad bin Hanbal? Ketika itu belum jadi imam lagi tuan-tuan, baru umur sekitar 15 tahun. Dia kata, wahai guru, kalau dengan izin guru, saya akan takbirkan mimpi tuan guru. Silakan. Dia kata, tuan guru, sekarang ni negara kita ni, Iraq ni, sedang dilanda, sedang viral tuan-tuan, dulu pun dah ada viral, sedang viral tentang seorang ulama Yahudi namanya Dari. Dia suka berdebat dengan seluruh ulama Islam ketika ini. Dan setiap perdebatan dia menang. Dia menang tuan. Dia menang. Maka dialah itu bab 1. Dialah bab 1. Dan tunggul tadi, tak maaf tuan guru. Tapi tuan guru tak terasa tuan-tuan. Dia tuan guru yang tawaduk. Maka disondol-sondol tunggul tadi, daripada tunggul keluar harimau. Dan harimau itu saya. Saya yang memakan bab 1. Maka tuan-tuan dipendekkan cerita ni panjang tuan-tuan, dipendekkan cerita lah. Maka dipersetujui berlakunya perdebatan. Dari duduk atas mimbar yang tinggi, mimbar 2 tingkat, macam Masjid Muar tuan-tuan, mimbar dia ada 2 tingkat. Kalau sini 1 je. Tapi kalau Masjid Bandar Muar tu dia 2. Atas 1, bawah 1.
Maka tuan-tuan, dari dua atas dia cabar, ni ramai datang ni, siapakah pada hari ini yang nak berdebat dengan aku? Maka Ahmad bin Hanbal ni ketika tu berumur belasan tahun, dia keluar dari ketawa, kamu yang kecil nak melawan aku, ni yang pakai serban tebal, jubah labuh, patutnya dia yang keluar, yang bakal menjawab persoalan aku, bukan kamu yang kecil. Ahmad bin Hanbal masa berjalan dia jawab, wahai dari, Allah nak beri ilmu tu, dia bukan kira kecil atau besar, tua atau muda. Diam dari, tuan-tuan, itu belum mula lagi. Maka Ahmad bin Hanbal ambil bawah. Apa dia tanya, tuan-tuan? Wahai Ahmad bin Hanbal, kamu kata, ini tauhid, tuan-tuan, kamu kata Allah Ta'ala itu ada, mustahil adanya sesuatu itu tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Dia tanya, tuan-tuan, beritahu aku, apakah permulaan Allah Ta'ala dan kesudahan Allah Ta'ala? Kita kan belajar tauhid, tuan-tuan, sifat 20, wujud Allah Ta'ala itu qidam, sedia. Sedia Allah Ta'ala itu tiada permulaan dan baqa, tiada kesudahan. Bagaimana rupa Allah Ta'ala ni tiada permulaan dan tiada kesudahan? Ulama dah susun, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru, bersalahan Allah Ta'ala dengan segala makhluk. Tak serupa kalau kita terbayang aja Allah Ta'ala macam ni, kita tolak. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wahai dari, kata Ahmad bin Hanbal, cuba kamu angkat tangan kamu, ada berapa jari? 5 jari. Apakah permulaan jari, ibu jari ni? Permulaan ibu jari apa? Apa sebelah ibu jari? Ada jari lagi? Ada tulang? Ada kayu? Dan apa kesudahan jari kelingking? Ada apa? Tak ada apa. Cuba ceritakan yang tak ada apa tu. Cuba dari kamu ceritakan apa permulaan ibu jari yang tak ada apa ni, kamu ceritakan. Dan kesudahan jari kelingking, cuba kamu ceritakan kepada kami, penduduk negeri Iraq ni, nak dengar. Dari tak boleh jawab, tuan-tuan. Tak boleh jawab. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua, dia kata, seluruh makhluk ni ada nyawa. Bukan. Soalan yang kedua, dia kata, Allah Ta'ala itu ada. Adanya Allah Ta'ala itu di mana? Di mana? Dia tanya, tuan-tuan. Kita kan belajar, tuan-tuan, Allah Ta'ala itu tidak bertempat, Allah Ta'ala itu tidak mengambil ruang. Maknanya tidak bertempat, tidak bermasa. Bagaimana Allah Ta'ala? Laisa kamislihi syai'un. Habis Nabi Isra' dan Mi'raj sampai ke langit ke-7, kata malaikat, ya Rasulullah, hamba tak boleh naik lagi ke Sidratul Muntaha, hamba akan terbakar. Kata Jibril alaihi salam. Nabi naik ke Sidratul Muntaha, Nabi menerima solat 5 waktu. Apakah Allah Ta'ala itu berada di Sidratul Muntaha? Kalau kita kata ya, binasalah iman kita. Kenapa, tuan-tuan? Sebab kita menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu bertempat. Habis kenapa menerima fardu 5 waktu itu di Sidratul Muntaha? Itu nak menunjukkan bahawa solat 5 waktu itu suatu perkara yang amat penting dan amat berharga. Perkara yang penting, bernilai,
mulia mesti letaknya di tempat yang tinggi. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tidak boleh dibahaskan. Tafakkaru fi khalqillah, Allah Ta'ala beritahu, berfikirlah kamu tentang ciptaanku, wala tafakkaru fi zatillah, jangan kamu bincang, jangan kamu selidik tentang zat diriku. Allah Ta'ala larang. Sebab apa tuan-tuan, kalau kita kaji, kita tak akan jumpa. Bila nak jumpa Allah Ta'ala ni? Bila mati masuk syurga, baru jumpa tuan InsyaAllah tuan-tuan Maka tuan-tuan, apa kata dari? Beritahu aku, di mana Allah Ta'ala? Apa jawab Ahmad bin Hanbal? Kata dia, wahai dari, dalam diri kamu ada nyawa. Dalam diri kamu ada nyawa. Beritahu kami, di mana letaknya nyawa kamu? Di mana letaknya nyawa kamu? Di hidung kah? Di tangan kah? Di kaki kah? Di perut kah? Di gigi kah? Beritahu kami. Juga dari tak dapat jawab. 2-0 tuan-tuan. 2-0. Soalan yang ketiga, dari tanya, apa yang sedang Allah Ta'ala buat sekarang? Subhanallah. Jawab Imam Ahmad bin Hanbal, wahai dari, kamu ni telah silap. Patutnya orang yang bertanya tu di bawah, orang yang menjawab tu di atas. Jadi dari tukar tuan-tuan. Dari tanya, apa yang sedang Allah Ta'ala lakukan sekarang? Jawab Imam Ahmad bin Hanbal, Allah Ta'ala telah menurunkan yang batil seperti kamu dan menaikkan yang hak seperti aku. Hanya tuan-tuan 3-0. Dari malu dan lari meninggalkan majlis tersebut. Berapa umur Imam Hanbali, Ahmad bin Hanbal ni? Mazhab Hanbali lah tuan-tuan belasan tahun, 15 tahun. Hebat tuan-tuan. Dah wafat dah. Dah tak ada tuan-tuan ulama-ulama yang tersuhur. Ulama-ulama yang hebat. Dah tak ada dah. Dia meninggalkan kita 1200 tahun lebih. 1200 tahun lebih tuan-tuan. Suatu ketika tuan-tuan, negeri Iraq, dia ada raja. Anak rajanya sakit. Diubat tak sembuh-sembuh tuan-tuan. Lalu kata raja, ada tak lagi orang yang boleh mengubati anak dia ni lah? Maka kata pengasuh dia, ada tuanku. Dia duduk di mana? Di negeri kita juga, di Iraq. Kamu panggil dia suruh datang sini. Siapa nama dia? Nama dia Ahmad bin Hanbal. Kamu jumpa dia, suruh datang sini. Maka utusan raja pun pergi tuan-tuan. Utusan raja pergi salam, dapat jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Maka tuan-tuan, Imam Ahmad kata, yang berhajat tu siapa? Raja ke saya? Raja. Kalau gitu raja datang jumpa saya. Saya tak berhajat. Subhanallah tuan-tuan. Ni tegasnya Imam Ahmad bin Hanbal. Baliklah utusan raja dengan rasa hampa dan kecewa. Nak cerita apa dengan tuanku? Raja pun tanya, mana imam yang kamu cakap tu? Tok Bomo yang kamu cakap tu, Tok Dukun yang kamu cakap tu, mana dia? Wahai tuanku, dia tanya saya, siapa yang berhajat? Tuanku ke dia? Saya cakap, tuanku yang berhajat. Maka tuanku kena datang jumpa dia. Tapi tuan-tuan, raja ni pun dia tak marah. Relax aja tuan-tuan. Tak apa, kali kedua dia kata, dia hantar utusan, beritahu Imam Ahmad bin Hanbal, aku sediakan semua kenderaan, aku sediakan makanan untuknya, silalah
datang ke istana. Maka utusan datang lagi tuan-tuan. Mungkin yang pertama tu maksud jemputan kosongan, duit minyak pun tak ada kan, makan pun tak ada. Kali kedua ni duit minyak kenderaan disediakan. Imam Ahmad bin Hanbal jawab yang sama, yang memerlukan itu saya ke tuanku. Tuanku, suruh tuanku datang. Balik lagi tuan-tuan, jumpa tuanku, cerita dengan tuanku. Kata tuanku, macam mana ni? Tak apalah, kali ketiga ni kamu pujuk dia, pujuk sungguh-sungguh. Tuanku, saya dah pujuk tuanku untuk kali yang kedua. Dia tak makan pujuk tuanku. Imam Ahmad ni tuan-tuan hebat. Dia dimasukkan penjara tuan-tuan. Dimasukkan penjara, subhanallah. Zaman dia Imam Ahmad bin Hanbal, dia masuk penjara. Malam dia keluar. Dia boleh keluar penjara tu bergerigi lah, maksudnya ada besi. Dia boleh keluar, buka pintu, keluar, pergi masjid, pergi menyampaikan kuliah. Habis kuliah, masuk penjara. Subhanallah tuan-tuan. Ditanya gaji tak? Tapi gaji lain lah, bukan gaji tu. Ini gaji lain. Maka tuan-tuan nak cerita karamahnya kan, subhanallah. Maka datanglah kali ketiga. Imam Ahmad bin Hanbal pun tak sampai hati tuan-tuan. Dah 3 kali raja minta datang, tolong ubatkan anak dia sakit. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku ni sibuk, sangat-sangat sibuk. Sangat-sangat sibuk. Sibuk dengan urusan mengajar manusia, mendidik manusia, mentarbiah manusia. Ini ramai anak murid aku, berpuluh ribu. Yang aku nak pergi rawat ni seorang aja. Kan, nak pergi rawat ni seorang aja. Nak menyambangkan ilmu ni ramai, puluh ribu. Takkan aku nak tinggalkan puluh ribu ni. Ginilah. Sambil dia bercakap tuan-tuan, ini selipar aku. Ni selipar aku, kamu beri pada raja, beritahu raja, angkat selipar aku itu melepasi kepala tuanku, melepasi kepala raja, angkat dan berkata, Bismillahirrahmanirrahim, wahai jin, tulis. Utusan tulis. Itu saya cakap tuan-tuan, saya tambah aja, dalam kitab tak ada. Tulis. Dia tulislah tuan-tuan, wahai jin yang tinggal dalam badan anak raja ini, keluarlah kamu sekarang juga. Jika tidak kasut Imam Ahmad bin Hanbal ini akan kupukul kepada kamu. Dia pun bawa lah balik. Dia fikir tuan-tuan, macam mana nak cakap dengan tuanku ni, bawa selipar ni. Selipar tuan-tuan, bukan rotan. Ada orang buat ruqyah guna rotan. Ada orang nak tangkap jin guna rotan. Simpan rotan dalam botol. Rotan tu tenggelam, jin belum masuk. Kalau apa tu rotan yang segini panjangnya dah gitu-gitu, maknanya dalam botol tu dah ada jin. Ini cerita bab ruqyah. Maka tuan-tuan, sampai jumpa tuanku. Dia sampai jumpa tuanku tanya, mana Imam Ahmad bin Hanbal? Tuanku, saya mohon maaf lah. Imam Ahmad kata, dia bekalkan selipar dia je. Dia bekalkan selipar dia je untuk buat lawatan. Tapi dia ada beginilah, dia punya bacaan dia. Kalau kita orang Melayu kata apa? Mentera. Mentera apa? Mentera lah. Itu cakap kita lah tuan-tuan, bacaan doa dia. Maka tuanku ambil selipar tuan-tuan, ambil selipar Imam Ahmad bin Hanbal, diangkat tinggi. Bismillahirrahmanirrahim, wahai jin, keluar kamu daripada tubuh badan anakku. Jika tidak kamu keluar, maka saya akan kupukul kamu dengan selipar Imam Ahmad bin Hanbal.
Keluar jin tuan-tuan, berwarna hitam, berdepan dengan raja. Wahai tuanku, raja jin pun cakap, wahai tuanku, cakap dengan Imam Ahmad bin Hanbal, terima kasih kerana bagi aku, suruh aku keluar daripada tubuh badan anak kamu. Untung aku, kalau dia suruh aku keluar daripada bumi Baghdad, bumi Iraq, tapi nascaya kalau Imam Ahmad suruh aku keluar dari bumi Iraq ni, nascaya aku juga akan keluar. Hebat tuan-tuan, ulama selipar je pun hebat. Subhanallah. Kita tuan, muka kita ada hebat. Allahu Akbar. Bukan jin tuan-tuan yang takut dengan kita, cecak pun tak takut dengan kita. Tengah duduk kelepek, tak cecak. Tak cecak pun tak takut dengan kita. Allahu Akbar. Apa lagi jin kan? Ini kita tuan-tuan. Jadi ulama-ulama dah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu demi satu tuan-tuan. Perempuan yang hebat siapa tuan-tuan? Rabi'atul Adawiyah. Hebat ulama ni, perempuan, waliullah perempuan tuan-tuan, dah wafat. Setiap pagi tuan-tuan, setiap pagi Rabi'atul Adawiyah sebelum menunaikan solat doa, menghabiskan zikrullah sebanyak 70,000 tuan-tuan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 70,000. Kita 100 buat pun rasa dia macam, aku ni dah macam waliullah juga. Baru 100. Itu pun campur dengan tidur juga. Campur dengan tertidur. Rasa dah macam setara Imam Syafi'i juga. Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan. Ini akhir zaman tuan-tuan. Ini ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang sehayat dengan kita juga dah meninggal tuan-tuan. Contoh siapa tuan-tuan? Datuk Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Saya pernah pergi rumah dia tuan-tuan dulu, lama dah, masa dia baru-baru naik jadi MB. Orang cerita macam-macam kan, saya tak peduli, saya nak jumpa sendiri. Jadi adik saya kebetulan ada belajar di Kelantan, jadi dia cari rumah satu, sewa sebulan. Ayah, mak semua pergi, adik-adik semua pergi. Kita pergilah juga tuan-tuan. Turun tangga rumah dia tu ada satu kasut kulit. Ramai tu kan. Saya tertijaklah kasut kulit dia. Oh, minta maaf Tuan Guru. Oh, tak apa. Itu kasut tu lempar luar, tak apa. Kasut tu lempar luar, tak apa, kata dia. Mana kita nak cari lagi tuan-tuan ulama? Dalam ulama, menteri besar lagi. Siapa lagi tuan-tuan? Datuk Dr. Harundin Al-Hafiz. Dr. Harun Hasan. Hasanuddin Al-Hafiz. Ustaz Ismail Kamos. Ini semua ulama-ulama yang seantero dengan kita hidupnya, dah juga meninggal dunia tuan-tuan. Saya ingat-ingat saya lah tuan-tuan, saya pun Allah Akbar, saya pun malu tuan-tuan nak duduk depan ni. Kalau banding dengan Tok Guru saya ni, Tok Guru saya di antaranya Tok Guru Haji Ahmad bin Haji Kasim, kalau siapa kenal lah, di Mu'ad. Syed Abdullah bin Al-Habsyi. Itu semua belajar, tapi belajar pun main-main tuan-tuan, budak-budak kan. Tuan Haji Muhammad Amin, Fakir Zaid, Haji Jaafar, itu di antara guru-guru saya lah tuan-tuan, yang dah meninggal dah. Itu semua orang alim tuan-tuan. Nak cerita ni, Imam Muhammad Amin tu satu malam tuan-tuan, bulan Ramadan, dia nak semayang, tak tahulah apa tuan, dia bangun nak ambil wudu. Rumah dia bilik air di luar tuan-tuan, bilik air di luar. Itu sebab tu saya cerita tu, guru saya kata, kita ni bina rumah macam masjid, insya-Allah berkat, kata dia. Macam mana guru? Dalam rumah jangan ada tandas.
Ha. Habis kita rumah taman, macam mana rumah kita, dalam rumah ada tanda? Kadang-kadang bukan dalam rumah kita tanda, dalam bilik pun ada tanda. Ha. Tapi macam mana takkan kita pecahkan tuan-tuan Ini cerita orang alim tuan-tuan. Saranan orang alim. Dia kata dalam masjid ada tanda. Tak ada kan? Tak ada. Macam tu lah rumah kita kalau boleh lah. Maka dia keluar rumah dia kan, 2-3 pagi turun rumah. Bilik air dia ada 2 tuan-tuan. Sebelah sini, satu lagi sebelah sini. Sebelah sini kolah, sebelah sini pipe. Dia nak ambil wuduk tuan-tuan bulan Ramadan tu. Dia pegang kolah tu, kolah airnya beku. Subhanallah. Oh, kata dia, jangan-jangan malam ni malam Lailatul Qadar kot. Dia pusing sebelah tuan-tuan, nak buka pipe, keluar air. Subhanallah. Itu dia cerita tuan-tuan. Satu lagi cerita dia tuan-tuan, dia nak semayang malam lah, semayang malam. Dia bentang sejadah dia basah, beli perah. Dia pun kejutkan isteri dia. Apa yang kamu buat dengan sejadah aku ni? Tak ada apa. Rupanya kemungkinan malam itu malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, benda-benda pelik ni Allah Ta'ala nak bagi tuan-tuan. Itu anugerah Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan, ulama dunia siapa tuan-tuan? Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga dah meninggal dunia tuan-tuan. Ramai dah ulama meninggal dunia. Maka ulama meninggal dunia ni tuan-tuan, ilmunya dia bawa sekali ke alam barzah. Amalan dia, ilmu dia bawa sekali ke alam barzah. Ulama tuan-tuan kalau orang kaya mati dia bawa ke tuan-tuan? Tak bawa kan? Harta tinggal dekat dunia. Jadi rebutan kepada waris. Tapi ilmu ulama bawa sampai ke alam akhirat. Sebab ulama ni tuan-tuan, dia dibawa sampai ke padang mahsyar. Besok berkumpul ramai di padang mahsyar, 50,000 tahun berdiri. Maka ramai-ramai ni nak jumpa siapa tuan-tuan? Nak jumpa Nabi SAW, tak berani. Nak jumpa Nabi Adam, tak berani. Maka ramai-ramai jumpa ulama. Sebab dia kata al-ulama warasatul anbiya. Maka kita jumpalah para ulama, supaya ulama ni merekomenkan kepada nabi-nabi untuk disegerakan hisab. Ulama tuan-tuan berperanan sampai ke yaumil mahsyar. Ini tuan-tuan ini orang berpangkat tuan-tuan. Orang berpangkat mati, pangkat tinggal tuan-tuan. Pangkat tinggal. Tak payah mati pun tuan-tuan, pencen aja je. Dah tinggal dah. Orang dah tak panggil lagi. Pangkat dia tu dah pencen. Apa lagi dah meninggal. Mula-mula saudara, Encik, Datuk, Tan Sri. Bila meninggal, Tan Sri dah tak ada tuan-tuan. Allah yarham. Ini tuan-tuan tapi ulama ilmunya, tengok Imam Asy-Syafi'i dinukilkan sampai sekarang tuan-tuan. Dinukilkan sampai sekarang. Ini ulama tuan-tuan. Subhanallah. Kita tengok Imam Syekh Abdul Qadir Jalani, ulama besar tuan-tuan, sebab dia Sultanul Aulia. Sultanul Aulia, raja sultan kepada para wali. Satu malam dia beribadah tuan-tuan. Dia beribadah ni bukan dalam rumah tuan-tuan, dia beribadah di luar rumah. Kenapa dia beribadah di luar rumah? Panjang ceritanya. Kalau saya tak sempat cerita, imam boleh cerita ni. Maka tuan-tuan, saya tu dah sakit pun saya dinasihatkan tuan-tuan menghabiskan suratul Fatihah. Saya kena baca suratul Fatihah tuan-tuan, berubat tu kena baca suratul Fatihah selama 3 jam. Jangan buat dalam rumah, kata ustaz yang ubatkan saya tu. Buat di luar rumah, berbumbungkan langit, berlantaikan tanah. Boleh ke ni tengah-tengah malam nak duduk macam tu?
Jadi fitnah tuan-tuan. Maka saya pun kepunglah 2-3 biji kereta kat situ. Saya berbentang tikar. Saya pun baca Fatihah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu baca Fatihah 3 jam. Apa yang berlaku tuan-tuan? Itu rahsialah. Itu rahsialah. Tuan-tuan, kalau ibadah di luar, tuan-tuan, gangguan dia memang hebat. Gangguan dia hebat, tuan-tuan. Dengan kita ibadah dalam rumah. Ibadah dalam rumah ni gangguan dia ngantuk je. Ngantuk. Tapi kalau ibadah di luar rumah, dugaan dia subhanallah. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani tengah ibadah ni, langit gelap, tiba-tiba terang. Terang, berkumpul awan. Lalu awan berkata, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, sekarang terangkatlah apa ni? Terangkatlah 5 hukum di atas kamu. Terangkatlah taklif syarak ke atas kamu. Maknanya bagi diri dia tak ada wajib, makruh, harus, apa haram, sunat dah tak ada. Suara dari lagi pada apa ni? Awan tadi. Apa kata Syekh Abdul Qadir ni? Syekh Abdul Qadir Jalani kata apa? Diam kamu wahai laknatullah. Diam kamu wahai laknatullah. Kalau kita tuan agaknya, wah aku dah tinggi makam ni. Gelap jadi terang. Awan berkumpul. Bercakap-cakap lagi dengan aku. Terpedaya kita. Na'udzubillah min zalik. Gelap tuan-tuan. Terang lagi. Terang lagi. Awan berkumpul lagi. Awan bercakap. Wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, selamatlah kamu dengan ilmu kamu. Diam kamu wahai laknatullah. Itu gelap. Ini tuan-tuan Tapi kalau tuan-tuan nak cuba boleh tuan-tuan. Saja je ibadah luar rumah. Nanti macam-macam dah datang tuan-tuan. Macam-macam datang tuan-tuan. Dugaan. Cobaan. Kata bilang ni kan, cobaan. Bukan cobaan. Betul-betul ni. Betul-betul tuan-tuan. Subhanallah. Apa kata guru tuan-tuan? 3 orang. Dalam satu kisah, 3 orang beribadah, 1 di air, 1 di tanah perkuburan, 1 di bukit. Ni cerita ni tuan-tuan, guru saya ceritalah. Saya tak jumpa. Bawa kapur. Kapur tuan-tuan, kapur makan tu. Masuk air, baca Fatihah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus duduk. Baca apa? Jangan baca apa-apa, kata guru. Diam aja. Kalau datang apa-apa yang datang tu, kamu ambil kapur, calit. Ambil kapur, calit. Maka yang di air tuan-tuan, apa yang muncul? Hantu air lah. Hantu air. Macam mana rupa hantu air? Wallahu a'lam tuan-tuan. Calit. Kalau di kubur, apa yang jumpa? Hantu kubur. Macam mana hantu kubur tuan-tuan? Gitu ke? Itu hantu Cina. Kubur ni tuan, kita tengok kat Bakek. Malam-malam orang pergi tuan-tuan. Cuma kubur kita di Malaysia ni dramanya banyak sangat, macam-macam cerita kan. Jadi tu yang orang rasa takut tuan-tuan. Maka datangnya dicalit. Yang di bukit pun begitu juga. Dicalit. Pagi besok sebelum subuh guru akan panggil. Guru panggil, guru bagi 1 cermin. Kamu lihat. Yang dicalit tahu tuan-tuan? Muka dia penuh dengan kapur. Penuh dengan kapur. Apa kata guru? Yang datang hantu itu adalah nafsu kamu. Yang datang hantu jemalang itu adalah nafsu kamu. Semua itu adalah nafsu kamu. Cerita ni panjang lah, kita stop dulu lah. Kita bukan nak cerita tu tuan-tuan Kita bukan nak cerita makam nafsu. Ini tuan-tuan Yang keduanya, tidak berminat dengan majlis-majlis ilmu. Tak berminat tuan-tuan dengan majlis-majlis ilmu. Ramai manusia akhir zaman tidak berminat dengan majlis ilmu. Kenapa tuan-tuan? Sebab ibu yang mengandungkan anak-anaknya
juga tak berminat untuk mengingati Allah ketika mengandung. Yang diingatnya, yang disukanya, tak maaflah tuan-tuan, main Facebook, main apa ni, karaoke, mengandung tu. Maka anak yang lain juga tidak berminat dengan majlis ilmu. Sebab tak ada habuan apa-apa kan datang majlis ilmu ni. Dapatlah mi sebungkus. Itu pun kalau ada lah. Alah, setakat mi benda. Cubalah Menteri Besar kita umumkan mulai 1 hari bulan 1 2025, siapa-siapa yang hadir majlis ilmu, balik aja dibagi seorang 1,000. Seorang 1,000 je lah, tak banyak kan, seorang 1,000. Saya ingat parking ni tuan-tuan, sampai dekat bawah sana. Yang sana parking sampai dekat Maybank. Penuh. Yang masjid pun parking, penuh. Penuh parking tuan-tuan. Pasal apa? Pasal ada PT. Pasal ada duit lah. Itulah tuan-tuan. Duit ni memang tak bawa mati tuan-tuan. Duit tak bawa mati. Tapi kalau tak ada duit, rasa macam nak mati kan? Ya tuan-tuan. Kalau tak ada duit, pening kepala ni. Tak ada duit, tak boleh beli kasih sayang. Ibu tak boleh beli kasih sayang. Tapi kalau tak ada duit, kasih sayang pun melayang. Bang, tolong belikan itu bang. Tak maulah, duit tak ada. Cakap aja duit tak ada. Cakap aja duit tak ada. Moncong lah, panjang 2 kilometer moncong. Kita berhenti sekejap tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung sikit nanti, insyaAllah. Dah masuk azan ni? InsyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung sikit. Kita pasal apa tuan-tuan? Pasal duit. Zaman dulu tuan-tuan, zaman Bani Israel, dalam satu kawasan penduduk, seluruh penduduknya menyembah pokok. Mana-mana tuan-tuan didapati mereka menyembah pokok. Sehinggalah seorang pemuda ni, dia tinggal seorang saja yang beribadah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dipendekkan cerita tuan-tuan, dia bawa kapak, dia nak pergi tebang pokok. Dengan sebab pokok itulah, maka penduduk kampung tersebut syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, dia pun berjalan bawa kapak. Di pertengahan jalan, dia jumpa seorang tua. Dia kata, kamu nak pergi mana wahai anak muda? Aku nak pergi tebang pokok tersebut. Dengan sebab pokok tersebut manusia syirik kepada Allah Ta'ala. Janganlah kamu tebang. Kamu nak ibadahlah seorang-seorang. Dia orang nak sembah pokok ke, nak sembah busuk ke, sembah apa, terpulanglah pada dia. Ini tuan-tuan, ta'muruna bil ma'ruf, ini sungguh berat tuan-tuan. Bagi orang yang mampu saja yang boleh buat. Maka tuan-tuan, pemuda ini pun berkeras nak pergi tebang. Maka bergaduhlah dengan si tua ni. Bergaduh tuan-tuan. Orang tua tadi kalah. Lalu nak dikapaknya orang tua tadi. Kata orang tua tadi, wahai anak muda, janganlah kamu bunuh aku. Aku janjikan sesuatu untuk kamu. Kalau kamu tak bunuh aku. Apa janjinya tuan-tuan? Kalau kamu tak bunuh aku dan kamu tak tebang pokok tu, kamu sembahyang, kamu solat, lepas sembahyang buka sejadah, selak sejadah, maka kamu akan dapati ada wang dirham bawah sejadah kamu. Ini duit tuan-tuan. Daya tarikan duit, daya tarikan harta ni kuat tuan-tuan. Padahal tadi hati dah bulat nak tebang pokok. Maka tuan-tuan, anak muda tadi balik. Bila semayang je tuan-tuan, dia selak sejadah, ada dinar. Ada dinar tuan-tuan. Habis semayang selak, ada dinar.
Cuba kita zaman sekarang tuan-tuan selak aja sejadah. Oi, ada RM10. Pak Imam selak aja RM50. Semua orang nak jadi imam. Semua orang nak jadi imam. Aku jadi imam lah. Imam RM50, aku makmum bawa RM10. Kalau Allah Ta'ala bagi macam tu lah tuan-tuan, tak jadi dunia tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala bagi dalam keadaan percaya atau tidak. Maka tuan-tuan, satu hari dia semayang, lepas tu dia selak sejadah, tak ada wang dinar. Tak ada dinar. Dia kata orang tu ni bohong betul lah. Janji tak ditepati. Bohong betul. Maka dia bawa kapak tuan-tuan. Bawa kapak. Nak pergi tebang pokok tersebut. Di pertengahan jalan dia jumpa lagi orang tua tu. Bergaduh dengan orang tua tu. Akhirnya anak muda tadi bawah. Orang tua muda tadi yang dah pegang kapak. Nak bunuh anak muda. Tapi sebelum bunuh, apa kata anak muda ni? Oh, yang tua, aku nak tanya. Yang dulu aku boleh menang. Sekarang kenapa kamu menang? Apa jawab orang tua tadi? Sesungguhnya mula-mula kamu nak pergi tebang pokok tu, hati kamu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Tapi pada hari ini kamu nak tebang pokok itu kenapa? Kerana tak dapat duit. PT tak masuk. PT tak masuk. Pulus tak masuk. Dah tak ikhlas. Itu tuan-tuan ujian hidup dalam dunia ni. Duit tuan-tuan. Itu yang kata duit kata cerdik pandai lah. Duit tak bawa mati. Tapi kalau tak ada duit, kata macam nak mati. Itulah tuan-tuan kisahnya. Seterusnya tuan-tuan, banyaknya majlis-majlis maksiat. Banyaknya majlis-majlis maksiat. Tak payah jauh-jauh lah tuan-tuan, kita nak bicara kan dalam rumah tangga kita je lah. Kita cermin diri kita masing-masing lah. Kita tengoklah anak isteri kita. Kita pergi sembahyang zuhur, pergi sembahyang asar, dia tengok TV juga. Tengok cerita Hindustan. Kita dah balik sembahyang asar, tengok lagi cerita Hindustan. Sembahyang asar pukul apa? Sembahyang juga, bukan tak sembahyang tu pukul 6 lebih sembahyang asar. Itu bukan Hindustan tuan-tuan. Itu dah jadi Hindu setan dah. Tengok cerita Korea sampai tak sembahyang. Tengok TV, ya Allah. Itu tuan-tuan dulu saya ingatlah saya kecil lagi. Allahyarham tu cikgu tu namanya Cikgu Satar. Cikgu Satar dia mengajar sekolah menengah. Masa tu sibuk Arkam lah dulu mula-mula Arkam. Jadi dia ikut Arkam tuan-tuan, TV dia buang ke Sungai Muar tu. TV tu dia buang Sungai Muar. Jadi ada orang beca tu kata itu Cikgu Satar tu dia tak nak dunia. Satu hari sampailah ke pengetahuan Cikgu Satar. Cikgu Satar tu pergi jumpa penarik beca. Pakcik, betul ke pakcik yang cakap saya ni tak nak dunia? Yelah, habis TV buang, bagilah orang yang nak TV. Oh, saya tak macam tu. Saya nak tanya pakcik lah. Saya ni buang dunia, tapi saya pakai Volvo. Pakcik nak dunia, kenapa pakcik pakai beca je? Itu ceritanya tuan Itu zaman saya kecil-kecil tuan-tuan. Ayah saya cerita dengan saya lah. Itu kawan ayah saya. Masing-masing dah meninggal dunia tuan-tuan. Jadi banyak majlis-majlis maksiat. Bila ada majlis maksiat tuan-tuan, dua persimpangan, satu majlis ilmu, satu majlis maksiat. Kita nak pergi mana? Nak pergi majlis maksiat ke nak pergi majlis ilmu? Kalau kita pergi majlis ilmu, alhamdulillah. Sebab itu kita kena banyak doa tuan-tuan untuk diri kita, zuriat keturunan kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Supaya Allah Ta'ala kekalkan diri kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya Allah Ta'ala kekalkan diri kita, isi kita, zuriat keturunan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat tuan-tuan satu kisah wali Allah, saya lupa namanya tuan-tuan. Dia cakap
dengan anak murid kanan dia, kalau aku mati, aku punya jubah, aku punya serban, aku punya ridak, aku punya tongkat, aku punya tasbih, kamu beri nama, ada nama si Fulan bin Fulan. Maka tuan-tuan, murid kanan dia ni, bila Tok Guru dia mati, ada dalam kisah Sul Aulia, tuan-tuan, Anbiya, kisah Aulia, dalam kisah Sul Aulia. Bila Tok Guru dia mati, tuan-tuan, dia carilah nama tersebut. Dia cari, tuan-tuan, tak jumpa. Dia cari di surau, tak jumpa. Cari di masjid, tak jumpa. Cari majlis ilmu madrasah, tak jumpa. Akhirnya, tuan-tuan, dia jumpa di mana? Nama tersebut, pemuda tersebut, dijumpa di kelab malam. Dijumpa di kelab malam, tuan-tuan. Maka dia bagilah jubah, tasbih, ridak. Apa lagi? Dia ada 5, tuan-tuan. Tasbih, serban, ridak, jubah, ada 5, saya lupa, tuan-tuan. Dia bagi saja pada anak muda tadi. Anak muda tadi, tuan, pegang, menangis, terus tinggalkan kelab malam. Dan anak muda tu juga menjadi wali Allah. Itu berkat doa siapa, tuan-tuan? Berkat doa nasab dia. Bukan nasab, bukan forok, nasab. Nasab dia doakan, tok dia doakan. Kadang-kadang kita doa, tuan-tuan, kita doa untuk anak cucu kita. Jangan kita doa untuk kita je. Kita kena doa untuk anak cucu kita. Kadang-kadang anak kita tak berapa nak jadi, insya-Allah cucu kita besok mudah-mudahan mewarisi, menjadi anak yang, cucu yang soleh. Macam imam kita, untung anak dia hafiz, tuan-tuan, 2 orang. Subhanallah. Ini, tuan-tuan, jadi saya mohon maaf lah, tuan-tuan. InsyaAllah kalau ada salah silap, itu bukan datang dari saya, tuan-tuan, bukan niat dan tujuan saya. Semoga kita semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita sudahi majlis kita ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu al-'azim. Ilahi lastunil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi fabni taubatan wa ufir ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.